Akhirnya siapa kepada Nabi Adam? Antum min Adama wa Adamu min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Maka kita asal daripada tanah. Dan balik ke dalam tanah. Maka bila masuk dalam tanah, sama level dengan rakyat biasa. Mu menteri ke, mu raja ke, mu gubernur ke, mu siapa ke, presiden ke, PBB ke, masuk dalam tanah. Sama level dengan mayat yang lain, sama level dengan bangkai kucing, sama level dengan bakar kera, sama level dengan bakar anjing langgar di lori. Itulah hakikat maqam tertinggi kita. From land to the land. Mari daripada tanah balik kepada tanah. Tak payah nak sombong. Sebab tu kita sendiri kena bersiap dengan amal kita. Jangan harap orang lain nak mari duduk atas kubur kita. Belum tentu. Yang pasti kita amal kita sendiri. Biar ada. Bukan balik tanam tu relax duduk gitu. Masuk malaikat begitu begini, begitu begini, begitu begini. Jadi kalau boleh belajarlah, biar kita pandai bab kematian ini. Mak kita mati macam mana nak buat mayat, macam mana nak kapang, lagu mana nak tindih perut, macam mana nak baca, apa doa masa nak mandikan dia, macam mana kita nak usung, macam mana begini, begini, begini. Kali ni ziarah kubur, apa benda kita nak buat. Ada orang tak boleh tengok. Orang bawa air. Tu pun hari raya baru ziarah kubur. Hari lain tak ziarah. Sebab apa? Bukan hari raya ziarah kubur. Hari raya setahun sekali ziarah kubur. Rumah bini seminggu 2 kali balik. Ayahmu tu, belamu tu, setahun sekali baru pergi. Tu terikut-ikut. Orang yang ziarah hari raya saja, orang luar. Faham tak? Orang Melaka tapi kerja di Kelantan, kerja di Alustar, hari raya je boleh balik. Baru mana Sabah dia ziarah hari raya. Kita orang Melaka dah kubur belakang rumah, tunggu raya baru nak pergi. Bodoh sungguh. Dah lagi tu setahun sekali. Bawa air pula sekendi. Jiru macam jiru kebong. Kono-kono warak tu. Kelas tu. Dah 7 jam dia jiru. Tak tahu kok, aku tak erti kok. Dah yang mu bawa air, dah mak aku suruh. Tanya mak dia, apa mak jiru ayah? Jiru nak suruh ayah mu sejuk. Sejuk bala otak mu sejuk. Bukan jiru nak sejuk. 3 perkara tujuan jiru. Yang pertama, mula-mula tanam supaya tanah itu kemas. Yang kedua, kata ulama', kalau jenis berdebu boleh dilarikan angin. Tidak dilarikan angin. Yang ketiga, kata ulama', supaya tumbuh hidup benda-benda yang hidup. Mudah-mudahan tiap-tiap hidup itu bertasbih kepada Allah, tumpang rahmat kepada mayat di alam barzah. Tu tujuan. Dah jiru. Mulu buat bebek. Benda baca tak tahu. Dah tak tahu benda. Salah kubur pula. Duduk kubur orang lain. Dia ingat kubur ayah dia dah. Pasal dia pergi setahun sekali. Dulu masa atas ayah kosong nampak kubur ayah. Pergi kali ketiga ni nang ada kubur. Salah duduk. Kubur JKK. Jadi bukan kita nak ajar satu persatu. Ulama-ulama sudah banyak di sini. Lazimkanlah kuliah-kuliah agama. Tak rugi pun. Duduk saja di pejabat tak ada kerja, buat keluar kitab. Tengok kitab, tengok buku agama. Yang ada internet apa semua, buka kuliah-kuliah. Masuk benda agama. Masuk hadis, masuk apa. Allah tak tanya banyak. Allah tanya apa kamu habiskan masa mudamu, umurmu, gini dan sebagainya. Jadi pastikanlah supaya kita sentiasa mengingat mati. Kerana kita pasti akan mati. Dan kita nak mati dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu tunduk menyerah kepada hukum Allah. Maka kita yakin di atas padang pada malam ini kita bersama dengan ulama-ulama yang nak mempertahankan hukum Allah. Maka kita minta, ya Allah, matikanlah kita nanti dalam keadaan begini juga, iaitu dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang cintakan hukum Allah dan nak mempertahankan hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan untuk melancarkan derma kutipan jihad
untuk dipakaikan pada perkara-perkara untuk mengembangkan agama kita Islam. Jadi para petugas, mana petugas? Pakai warna tak tahu petugas. Pakai baju kebaya ke mana? Baju kuning. Semua baju kuning. Baju kuning, beg warna krim. Ada nombor. Beg krim, bukan baju kuning, beg warna krim. Ada nombor beg tu. Yang tak ada nombor, ambil buat bagi sini. Ni bukan tiket kuliah, bukan. Untuk dia tak nak bagi sudah. Sunat sahaja. Cuma yang kita yakin siapa suka menderma, memang panjang umur dalam keberkatan dan murah rezekinya. Bahkan orang kafir yang sembah berhala, yang tidak beriman, kalau suka menderma, panjang umurnya. Ramai malam ini, insya-Allah kita akan dapat derma yang banyak untuk digunakan pada kebajikan dan jihad. Sebelum ni kita mari Batul Qura. Berapa dapat? 8,000. 8,000. Saya pergi di Seremban, buat padang gini kak, mula masjid, mula asal ke masjid. 2 hari sebelum sampai tu, masjid tak boleh pula. Pasal malam tu masjid akan digunakan oleh puak-puak jin. Jadi pindah ke Padang, tapi tak sebesar ni Padang. Kecil je Padang di Seremban Ampangan, dan dermanya dapat lebih kurang 24,000. Jadi malam ni orang Melaka akan lawan orang Seremban, insya-Allah. Saya pergi di Alustar Sungai Petani minggu lepas. Masjid tak siap lagi, terpaksa duduk dalam panah macam duduk dalam oven. Luar lebih ramai daripada dalam di Sungai Petani. Hebat orang utara. Bila dia lancarkan derma untuk siapkan masjid tu, malam tu kuliah maghrib, kuliah dermanya 60,000. 60,000. Dan malam esok di Permatang Pau di Kubang Bemban, surah masjid kecil, dermanya 50,000. Alhamdulillah. Kutip semua orang, jangan buat tidur. Bila dah derma dia buat tidur, buat dorok. Takbir kuat pada orang. Yang kutip tak ramai. Biasanya kita kalau gini 150 orang akan kutip. Nampak? Di Singapura Masjid Sultan 157,000 dapat duit. Masalahnya orang ramai tapi pengutip 5 orang. Kalau Terengganu bubuh supik tu ialah kocek ngepiah. Orang 30,000 derma dapat RM800. Dah kutip ngepiah. Ni komitmen tu tak ada. Bila ramai ni 100 orang. Selalu siapa tu? Yang belakang-belakang tu jangan lari tu. Kutip semua, jangan berhenti mengutip. Kutip. Biar 2 jam kutip tak apa. Kita tak berhenti lagi. Kita akan berhenti pukul 2 pagi, boleh? Nak tunggu 2 pagi? Tunggulah, aku balik. Baik, dengar molek-molek. Sambil-sambil kita menderma, tukang kutip derma tu jangan laju-laju tunjuk kat muka. Yang tidur tu tiup kat hidung dia. Anak hilang mak. Anak hilang mak semalam, malam kemarin di Kemaman hilang anak. Ayah hilang anak. Di utara baru ni hilang bini. Bini tak tahu duduk mana. Jadi anak laki-laki 7 tahun, Nur Rahman bin Makno, boleh datang di belakang pentas. Anak kehilangan emak. Budak laki-laki ni 7 tahun. Jadi mak dia tolong mari ke belakang pentas. Nama anak Nur Rahman bin Makno. Sambil-sambil tu kita jawab soalan yang ada. Ada orang kata kalau ada mayat dalam rumah, kita tak boleh makan. Kalau makan, sama seperti darah mayat terpercik di dinding rumah.
Apa terbang mayat? Baik. Pegang-pegang. Soalan dia kata, ada orang kata tak boleh makan di rumah yang ada mayat. Kalau makan samalah ibaratnya macam percikkan mayat, dia melarah mayat ke dinding rumah. Betul atau tidak dan apa hukumnya? Dengar molek. Dengar tu biar molek. Lepas tu baru kita faham dan simpang biar kemah keming. Bila dah kemah, dah berganjak, senang kita amal. Dan senang kita nak tegur orang, senang kita nak share. Sebab kita pegang molek. Ni tak? Okey, faham dah. Malam esok, dah ingat pula. Jadi masa kita nak tazkirah orang lain, nak tegur orang, dah ingat. Itu yang jadi macam-macam hal. Ada benda yang kita tak kata, dia kata kita kata. Kita kata lain, dia jawab lain. Dia tulis begini, gedeng-gedeng-gedeng-gedeng, UAI kata. Bila aku kata gini. Tu dengar tak molek? Faham? Dengar molek-molek. Hukumnya tidak ada sebarang nas yang melarang makan di rumah yang ada mayat. Tu dengar tu dulu. Nak cari hadis, carilah. Tidak akan jumpa. Faham? Tidak ada, tak ada hadis yang kata batuk pula. Tak boleh bering ini. Tak ada nas yang kata tak boleh makan dalam rumah yang ada mayat. Begitu juga ulama tak ada sebut imam-imam mujtahid kalau mayat ada dalam rumah tak boleh makan. Tak ada sebut. Yang ada tak boleh makan mayat. Tu ada. Tapi dah salah faham. Sehingga menjadi ilmu. Lalu dia anggap ada sandaran. Yang adanya, Nabi menganjurkan kita kalau ada orang kematian, maka kita bawa makanan dan sediakan makanan untuk keluarga mereka. Kerana mereka ni sibuk nak urus mayat. Maka kita tolong masak. Kita tolong sedia. Sesuai dengan hadis ij'alu ta'ama li Ja'far, maka tolong jadikan bagi li ahli Ja'far makanan itu bagi ahli Ja'far, yakni keluarga ketika kematian Ja'far radhiyallahu an. Kerana Nabi kata keluarganya sibuk menguruskan kematian. Maka kalau sebelah rumah kita ada kematian, kita pergi khabar mek weh, tak susah nak nanok nak masak nasi lah siang ke malam. Aku buat hari ni, aku pergi atur rumahmu. Faham? Tu anjuran agama. Supaya mereka tak sibuk nak masak nasi. Kerana hak ni nak cari khanda, hak tu nak beli kain kapang, hak ni nak pergi kali kubur, hak ni nak cari tukang mandi. Maka jarang-jarang buat pergi makanan. Ij'alu ta'ama. Nabi kata, beri makanan ke dia atau tolong masak. Siapa ni? Terkelaing dah pula patua. Mayat ada dalam rumah, haram makan. Kok mana pula? Siapa ada budak nak ngopek anak? Ibu? Terengganu dia panggil ngopek. Sini panggil benda? Mengempen. Menitik. Alah, tak sedap lah menitik. Ingat mengempen ingat ni. Terengganu ngopek. Nyusu lah senang. Bahasa KL. Jadi dia nak nyusu anak. Orang sedang kapang tu toki dia. Kena hambak nyusu bawah. Baba, tak boleh makan baby makan susu mayat ada tahu. Bengong sungguh. Inilah masyarakat Melayu. Mengajinya tak moh. Nak duduk pegang hak dok betul. Boleh. Tak ada masalah. Sampai masa lapar boleh makan dalam rumah si mati. Tuang ni, laki dia mati, bini lapar perut, pergi dalam peti sejuk, boleh ambil, jepuk orang kemarin dulu, makan, silakan. Dan yang kata tak boleh ni, siapa yang ziarah pergi rumah orang mati, jangan suruh dia masak, jangan suruh dia buat air, menyusahkan dia. Hak tu larangan ulama. Ataupun jamuan kerana meratapkan mayat. Hak tu ada larangan. Biar betul. Dalam kitab fatwa pula mengatakan, jikalau kita ziarah rumah si mati, mayat ada lagi, tiba-tiba tuan rumah buat juga air sirap, boleh minum.
Yang tak moleknya, kita pergi suruh dia makan, buat nasi. Kita orang luar, pergi rumah si mati. Orang duk mandi mayat. Kita kabur ke bini si mati. Buat nasi goreng, apa beruk tu dilarang agama. Menyusahkan keluarga si mati. Faham tak lagi? Beres lalu. Apakah orang bukan Islam beri salam pada orang Islam? Apa hukumnya? Dengar molek. Beri salam ni tak salah. Yang ada larangan apabila orang Yahudi Nabi kata beri salam kepada kamu, maka fakulu alaihim. Maka jawabnya alaikum sahaja. Jangan alaikumussalam. Hak tu ada. Tak ada larangan. Maknanya kalau kita beri salam atau orang kafir beri salam, salah. Tak salah. Biar dia beri salam. Tapi kita jawab, farudhu alaihim alaikum. Hendaklah kita jawab ke atas mereka dan alaikum sahaja. Disebut oleh ulama-ulama dalam kitab. Di antaranya Syarah Azkar Imam Nawawi rahimahullah, bab taslim, bab beri salam. Nabi wa mari ulama wa mari hadis dan ada huraiannya. Kalau orang bukan Islam beri salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Ada faham lagi? Jadi jangan marah pula. Apa beri salam ni? Tak boleh lah. Jadi tak ada dakwah situ. Orang kafir dia beri salam. Biar dia beri salam. Assalamualaikum. Kita jawab lah. Waalaikum. Takkan dia jawab pula. Mana habis waalaikum? Waalaikumsalam lah. Dia nak ajar kita pula. Tak payah lah. Kita jawab waalaikum. Ni dah orang kafir beri salam nak marah. Orang kafir bersing. Alhamdulillah. Orang kafir. Kita pergi marah. Bodoh sungguh. Imam Nawawi kata kalau orang kafir sebut kataan Islam pada tempat yang benar, jangan larang. Orang kafir makan nasi kenyang. Alhamdulillah. Kita kena apa? Mana boleh kata gitu? Ini kurang ajar sama orang Islam. Apik tu jawab, tak apa, ini kalilah. Yang kita tidak nak larang bila mereka menggunakan perkataan Islam untuk mempersenda, baru kita melarang atau bertindak. Faham lagi? Baik. Soalan seterusnya. Apakah itu ulama su? Dan bagaimana nak kenal mereka? Ulama ni ialah orang-orang yang alim dalam bab agama. Tak kira dah ulama dalam bab ilmu apa pun, bab agama dia ulama. Jadi ulama-ulama yang memberi peringatan. Yang kata ada ulama su ni, ulama juga. Bukan orang jahil yang buat kitab. Tentang ulama su ni Imam Nawawi karang kitab. Imam Ibn Hajar pun karang kitab, buat peringatan. Yang kemudian ni Syahid Hasan Al-Banna pun ada buat kitab. Apa benda ni Abu Ala Al-Maududi pun ada buat tazkirah tentang ulama su, ulama-ulama kediam. Yang ni ulama yang jahat. Ilmu sama belaka, tetapi tujuannya mencari kesenangan dunia pada kebanyakan. Di antara tanda Allah sebut dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar al-ayah. Panjang lagi. Sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang alim, qadi, mufti, tok guru, maulana, ustaz yang menyembunyikan hukum dari diketahui oleh orang ramai kerana menjaga periuk nasi, kerana menjaga gaji bulanan, kerana ni dia kata menjual ayat Allah, kerana mempertahankan pendapatan.
inilah ulama-ulama yang tidak makan daripada gaji mereka bulan-bulan, melainkan api neraka di dalam perut-perut mereka. Na'udzubillah. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim, Allah tidak akan beri keampunan. Dan bagi mereka sabit dengan azab yang sangat pedih. Ulaikal ladzina astarawul hayata wa huda wa dalah bil dalah. Mereka inilah orang yang telah menjual petunjuk, membeli kesesatan. Ini golongan. Kita tengok kenapa sekarang orang jahil bersama dengan ulama, tapi ulama bersama dengan orang zalim. Astagfirullahalazim. Mak nepik. Tak reti baca alif betul dah habis. Alif betul, alif betul, W tu bik. Dah habis. Tapi jumpa ustaz, Assalamualaikum ustaz. Takbir. Alim ulama pula menentang kuliah, menentang ceramah dan sebagainya. Yang isat gang ni bubuh supik ni di hidung. Yang Jack lengang pula, pi kuda bahangkut tekak. Uyung ayam, Waalaikum ustaz. Tegur orang. Yang alim balik Syria, balik Mesir, balik situ, balik sini. Tapi bila bersama mendapat gaji bulan-bulan, jumpa dengan kita gini muka. Astagfirullahaladzim. Hak jahil baik pula. Nak, hak alim sudah jual agama. Apa salah dah mu dapat gaji bulan-bulan hebat mu? Kok pandamu lah nak orang mana. Tapi tu apa yang mu sombong sangat? Nah, kalau sampai segala mendiamkan kebenaran, nak yang patutnya tidak didiamkan. Orang alim dia tak boleh diam, dia kena bunyi. Biar orang nak marah pun, dia kena bunyi. Sebab yang beri rezeki Allah Ta'ala. Allah nak beri kaya, penyembah berhala senang lenang. Kalau Allah tak ambuh dia kaya, kaki tahajud 400 rakaat, tak senang di dalam dunia. Tahu tak? Tak ada kena-mengena tu bagian rezeki. Terus kita bersama dengan kebenaran. Jangan takut. Orang jahil berani dengan Islam. Orang alim tak berani. Ngapa 30 juzuk tak berani nak pergi kat jemaah. Sebab apa? Takut orang tengok pelik motor. Sebab apa? Pasal dapat bulan-bulan 800. Kek pergi kena potong. 30 juzuk dalam dada tu benda daun teruk. Tu yang sembah berhala Allah beri makan pagi petang. Tu tak? Kenyang, perut macam payang. Padahal sembah batu. Ni 30 juzuk di dalam dada, tak yakin rezeki Allah. Nak duduk berminyak air mencari, nak melukuk di tepi gantang. Ustaz dah balik daripada ngaji jauh, tuang balik ustaz, balik suku, kita balik dengan kapal bawah. Dah balik kapal terbang tak muat. Banyaknya kita beli. Alhamdulillah. 15 kotak. Satu kotak 600 kulit. 15 kotak. Setengah kontena hak ustaz saja. Balik sini takut kepada orang yang tidak melaksanakan Islam. Astagfirullahalazim. Takut dia pergi mu kitab tu. Tak pernah bilik kitab. Orang dulu-dulu tu zaman macam tentang British, zaman Tok Janggut, zaman Tok Kenali. Dah ada kitab banyak. Perlu konang, musalli kitab ngaji. Nak bangun menentang British. British naikkan cukai 10 sen saja. Nak berjihad menghalau penjajah. Dua ni kitab dua keping nipis. Le ni wak balik kitab dengan kapal. Habis ngaji 4 tahun. BA Honor Syariah. Ustaz balik suku, kitab balik suku. Ayah tanya, kitab tak beli tak? Kitab banyak ayah, awak balik dengan kapal. Alhamdulillah lah beli kitab banyak. Tapi takut kepada manusia. Astagfirullahalazim. Yang tak ada kitab jahil tukir congek mutu sokmo. Tak takut kepada manusia. Sudah terbalik kok. Jadi yang haram didiamkan. Jawab soalan. Haram kaum wanita tidak menutup aurat.
Oh, sedap dalam televisyen. Penanya bertanya kan, Ustaz, apa hukum sekarang kaum wanita kita tengok banyak yang tak tutup aurat? Oh, haram. Tak boleh. Wajib menutup aurat. Kenapa tidak tutup aurat? Ini satu kewajipan agama. Soalan kedua, itu isteri-isteri menteri pun tak tutup aurat. Talian terputus. Ini masalah. Betul tak? Jadi kalau masih bersama dengan orang yang menentang kebenaran, itulah alamat usuk namanya. Kerana ulama sungguh dia tidak takut. Dia hanya takut kepada Allah. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut pada manusia, hanya takut kepada aku, kata Allah. Itu orang alim. Soalan seterusnya, lajunya kipah. Baik. Kita bagi salam pada Nabi setiap kali membaca tahiyat. Nabi jawab ke? Jawabnya tidak mustahil, ini kerja Allah. Jika Allah izin, maka Nabi menjawab. Faham tak? Sama macam kita beri salam kepada mayat. Kita pergi di kubur. Apa dia? Ada jumpa tak? Jumpa tak? Anak pula hilang. Ayah mari dah, anak pula hilang. Macam kita beri salam orang mayat di kubur. Assalamualaikum. Maka orang tanya, mu beri salam ni, dia jawab ke tak? Jawab tak jawab, mu peduli apa? Nabi suruh aku beri salam. Faham lagi? Jawab tu dulu. Ittiba'us sunnah. Nabi suruh beri salam. Jawab tak jawab, aku nak mana aku tahu. Ni kerajaan Allah, dia yang tahu. Jadi kalau Allah izin dikembalikan roh pada jasad, dia menjawab. Maka dah kira dia jawab, kita dengar tak? Jawabnya kita tidak dengar. Dan yang kita beri salam, kita beri salam pada mayat, mayat dengar. Dengar molek tu. Kita pergi di kubur, kita kata Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mayat mendengar. Dan dia jawab Waalaikumsalam. Kita dengar tak? Tidak mendengar. Tu kaedah agama. Kenapa dia boleh dengar, kita tak dengar? Sebab Nabi kata, innahum asma'u minkum. Mayat-mayat lebih mendengar daripada kamu. Kuasa mendengar lebih kepada mayat. Dalil. Bila kita sudah tanam mayat, kita pun balik. Bila balik, kita punya kasut kena pasir. Bunyi kring, slow je. Bukan exhaust motor. Faham? Bunyi kasut kita balik dari kubur didengar oleh mayat. Mu tahu mana dengar? Pandai-pandai sangat ustaz ni. Nabi khabar. Nampak? Wa yasma'u qur'ani alikum. Dan mayat-mayat mendengar suara bunyi kasut kamu balik. Dalam hadis. Betul tak? Bila suara kasut dengar, exhaust motor lebih pada dengar lagi. Maka mayat lebih kuat mendengar. Maka begitu jugalah Rasulullah lebih lagi. Allah nak, dia jawab. Ini kuasa Allah berlaka-laka. Semayang hormat waktu macam mana? Apa syarat yang melakukan semayang hormat waktu? Dengar molek. Semayang hormat waktu ini tidak ijma' ulama'. Berlaku perselisihan di kalangan ulama'. Berlaku perselisihan di kalangan ulama'. Iaitulah dalam mazhab Syafi'i ada solat hormat waktu. Iaitu gini, solat yang kita kena ulang balik. Sebab apa ulang balik? Masa kita solat tu tak cukup syarat. Contohnya tak ada wudu. Maka bila tak ada wudu, sah tak semayang? Tak sah. Syarat wudu, syarat sah semayang kena ada wudu. Tetapi kita jam dalam kereta. Jam nak balik. Kita keluar pejabat daripada kilang pukul 6 petang. Baru nak solat kat rumah. Kalau sampai 6.30, okey. Tiba-tiba hari itu ada kemalangan jam. Maka duduk dalam kereta. Wuduk tak ada.
Jam dah lama nak bang maghrib. Kalau tak semayang habis waktu, maka wajib kita semayang dalam kenderaan. Dalam keadaan tak ada wudu. Dengan isyarat kepala, bacaan macam biasa. Tunduk kepala gitu. Masa sujud tunduk lebih sikit. Jangan masuk kepala kat tekan minyak pula. Lekak celah tu. Nah, jadi habis 4 rakaat dia panggil salat hormat waktu. Balik rumah boleh ambil wuduk tak? Tapi dah bang maghrib. Boleh tak ambil wuduk? Boleh. Qada balik. Itu solat hormat waktu. Dah kalau ada wuduk bukan solat hormat waktu. Solat waktu. Ada wuduk. Tapi tak sampai rumah lagi jam. Kalau aku tunggu sampai rumah 7.40. Tak semayang asar lah aku. Aku kena mayang asar dulu. Maka semayang dalam kenderaan. Dalam jam tu boleh tak? Tinggal kereta semayang kat tepi jalan. Tak boleh. Pasal jalan slow-slow. Faham? Jadi kita tak boleh turun. Darurah. Bila darurah, boleh semayang dalam kereta. Bila semayang dalam kereta siap kemas molek, maka sampai di rumah tak payah qada. Semayang itu telah sah. Cukup syarat. Yang tak cukup syarat dipanggil hormat waktu. Ataupun tak ada pakaian menutup aurat. Faham? Bituk lelaki suami tidur dalam bilik. Bini duduk dapur. Laki ni patutnya balik malang karang. Tetapi dia tak jadi pergi, dia balik. Tak sihat. Balik tak khabar ke bini, terus masuk dalam bilik, buka seluar, tidur. Faham tak? Buka seluar, buka underwear besar, tidur. Bila tidur tak ada pakaian dalam bilik, tak ada masalah. Bukan haram dah, panas tak ada masalah tidur telanjang. Yang haram tidur telanjang ni di masjid. Tu baru haram untuk bilang dengan untuk siok. Di rumah tak ada masalah. Jadi bini lepas masuk apa semua tak ingat ke laki dalam bilik dah. Kunci pintu. Faham tak? Kod luar. Pergi bandar. Jadi apabila laki ni bangun nak mayang asar, buka pintu tak boleh. Kalau tak mayang asar tak boleh nak maghrib dah ni. Aurat tak tertutup. Faham tak? Baju tak ada, tidur tadi atas katil saja. Bawah Angry Bird. Faham tak? Ada benda. Maka sembayanglah hormat waktu, tak tutup aurat. Sekarang ada pakaian, wajib ulangi. Apa gitu? Itu contoh. Supaya tidak berlalu waktu tanpa solat. Soalan seterusnya. Kita ada 21 minit 11 saat lagi, boleh? Baik. Adakah wajib bagi ahli agama dan ahli politik menegakkan agama Islam di negara ini? Apakah dililnya? Bukan dalil, dilil. Jawabnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu di muka bumi sebagai khalifah. Apa khalifah? Orang yang melaksanakan perintah Allah di muka bumi. Maka dalam bab menegakkan Islam, jangan kita nampak hudud segala-galanya. Jangan hudud saja. Iaitu melaksanakan peraturan dengan keadilan, mengagihkan kekayaan negeri sama rata. Itu Islam. Kemudian pula menegakkan mahkamah yang adil, berteraskan akan keadilan Islam, menjadikan perlembagaan negara Al-Quran dan hadis. Ini semua adalah tanggungjawab pemerintah. Macam dalam bab hudud contohnya, Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma al-ayah. Penjenayah curi, laki-laki perempuan sabit kesalahan, maka wajib kamu melaksanakan hudud. Kamu pada faqta'u itu bukan kita rakyat, iaitu amir, umara, pemimpin-pemimpin yang kita beri mereka walak kekuasaan menjadi pemimpin.
Jadi kita tak wajib laksana hudud. Contohlah, pemerintah iaitu kerajaan yang wajib laksana. Mereka akan ditanya kenapa tidak laksanakan undang-undang Islam. Dan mereka akan jawab di akhirat dengan jawapan masing-masing. Siapa yang diterima jawapannya, alhamdulillah. Yang tidak diterima jawapannya, na'udzubillah. Contohnya, kenapa kamu tidak melaksanakan undang-undang Islam? Lalu dijawab, tak boleh. Undang-undang Islam ini tidak sesuai dengan zaman. Tu balik awal kalau jawab gitu. Nampak? Dah kita ni sebagai makmum. Maka bila imam salah baca, umpama dalam rokok tu imam baca kuliah, tu imam terbabah rokok, Allahu Akbar, kuliah ayyuhal kafirun. Wah, ni mengong tu imam. Kita yang belakang, subhanallah. Tu cara tegar dia. Imam tersalah naik rakaat kelima, subhanallah, kita tegar. Imam sepatutnya baca Fatihah dulu baru baca surah. Tiap imam naik je qul huwallahu ahad. Bang, kita pun tegar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita duduk belakang. Maknanya imam walaupun kita yang lantik, tapi dia tidak berkuasa mutlak. Yang betul kita ikut, yang salah kita tegar. Tetapi dia berkeras juga. Tetap nak sembahyang subuh 3 rakaat, kita pecah. Faham lagi? Kalau dia baca panjang subuh, contohnya rakaat pertama baca Yasin, mokcik dan pokcik belakang yang pakai pampers jatuh ke bawah dah pampers. Budak-budak hak baru nak mendekati jemaah terus lari balik. Nampak tak? Maka kalau imam gini, kita tak boleh pecah. Kita kena bersabar. Faham lagi? Yang sudah menukar hukum-hukum semayang, kita pecah. Yang kita tak kenang doanya panjang, tak boleh pecah. Sabar. Dah buat mana? Dah imam jenis slow motion gitu. Ada tak imam doa, wampaknya doa kalau tahlil 2 jam. Tahlil, kalau dia tahlil orang bawa nasi. Bawa nasi lu makan. Lapar perut. Faham tak? Kena sabar. Tok imam jenis baca slow. Bisma rabbikal a'lal lazi. Sudah kerja duduk belakang. Jangan pecah. Tak salah. Cuma tak kena pada tepat. Jadi waktu nasihat saja. Ni tok imam sembahyang subuh 3 rakaat. Zuhur 2. Asar 8. Jeng. Ambil je imam. Saya imam dah boleh jadi imam dah. Mana ada subuh 3 rakaat. Aku nak jadi juga. Ikat rendang dalam kolong. Soalan seterusnya. Saya selalu menyertai acara maraton. Biasanya acara bermula pukul 4 pagi. Tamat pukul 8 pagi. Saya berhenti solat subuh sekejap, tapi saya solat pakai pakaian saya berlari, iaitu seluar tight panjang. Bolehkah saya solat dengan pakaian macam itu? Dengar molek. Dalam bab sembahyang, orang perempuan boleh pakai ketat. Tidak haram, tetapi makruh, walaupun mensifatkan bentuk tubuh. Ini pandangan ulama fiqh. Yang haramnya perempuan iaitu bila dia kalangan di hadapan ajnabi, maka dia wajib ada 2 syarat, iaitu pertama menutup warna kulit, yang kedua kena longgar, tidak mensifatkan bentuk. Ada pun dalam sembahyang dan tidak dilihat oleh mata ajnabi, maka dia hanya wajib menutup aurat saja, tidak wajib memakai longgar. Jadi kalau kau puang pakai ketat, hukumnya makruh saja, tidak haram. Faham lagi? Dia pakai legging. Kau puang. Mok dia, anak pakai molek, mok pakai legging, mayang. Baju pakai baju ketat. Tepi ni macam kekik Sarawak, bergendi-gendi. Nampak?
Nampak body terus mayang. Tapi dia semayang di rumah. Tutup aurat melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Sah. Tetapi bab pakaian makruh. Maka tu perempuan apatah yang laki-laki sah. Bab orang laki-laki tidak haram pakai ketat di khalayak ramai. Makruh. Melainkan menampakkan akan bentuk kemaluan. Atau ketat itu mensyahwatkan perempuan yang melihat. Baru haram. Perempuan tak boleh. Ketat sikit haram dah. Melainkan dua benda dimaaf. Bahu dan kepala. Perempuan tu bit luar, dia pakai tudung. Walaupun dia pakai jenis set nikot, nampak mata dua T atau nampak sebelah, atau pakai tutup terus, talibang terus, jawabnya tetap nampak juga betul kepala ni bulat. Betul tak? Atau kepala bau, nampak tak? Nampak juga bini ulama mana pun betul kepala bau nampak juga, maka tak wajib kita letak periuk dalam ni. Buat gitu. Atau letak maknanya area estro buat kepala. Itu dimaaf illa ma zahara minha. Ada pun hak boleh kita jaga seperti dada, maka tak boleh hak tu, mesti longgarkan. Faham tak? Jadi soalan ni kita tak tahu dia ni laki-laki ke perempuan. Jadi lari maraton, lari maraton. Takkan orang pakai plekat lari maraton. Nah, memang pakai luar track shoe. Nah, sampai masa dia pun semayang. Alhamdulillah. Hak tu yang kita nak. Tetapi tak ramai. Tak apa. Tapi dia terbaik. Faham? Dia solat. Tengah maraton boleh solat lagi. Tapi confirm tak menang. Tak apa, tak menang. Tapi dia menang di akhirat. Kerana menunaikan kewajipan Allah. Takbir. Soalan seterusnya. Bagaimana nak elok riba dalam pemberian kereta dan pinjaman semuanya riba? Saya tak mampu beli cash lah. Jadi, macam mana dia nak beli kereta sedangkan semua pinjaman riba? Tak mampu nak beli cash. Jawabnya bukanmu, aku pun tak mampu beli cash. Ada dua persoalan. Yang pertama, dia kata semua pinjaman adalah riba. Hak ni salah. Lepas tu kita kadang-kadang ortodok. Fikiran kita kuno. Ataupun ekstrim. Bila sebut pinjam bank, semua haram. Tak boleh gitu. Dia sebab haram ni bukan kerana bank. Haram ni kerana sistem ataupun cara berhutang itu tidak menepati syarak atau bercanggah dengan syarak. Baru jadi haram. Bukan pinjam bank haram. Pinjam bank haram. Bukan. Contohnya dalam pinjaman itu ada riba tak? Ada. Haram. Baru betul kita kata. Jadi kalau kita kata pinjaman itu atau hutang itu adalah riba, itu salah. Hutang diharuskan oleh Allah termasuk dalam bab jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli termasuk hutang gadai dan meminjam. Yang Allah haramkan adalah riba. Kullu qardin yajuru nafa'a fa huwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang dibuat menarik keuntungan daripada peminjam dengan mengenakan bayaran yang lebih daripada pokok, maka itu adalah riba. Jadi ada pinjaman yang tidak riba. Berhati-hati. Sebahagian besarnya riba, sebahagian lagi tidak riba. Faham? Jadi kalau kita tak mau riba gini, kita nak beli rumah, nak beli kereta, baik, kita bawa tuang punya rumah. Faham? Bawa tuang punya kereta. Kita nak beli cash ke dia, bayar selalu RM50,000, tak mampu. Kita nak pinjam dengan bank, baru bayar ke dia, jadi riba. Cara dia, kita beli dengan bank. Biar bank beli dulu harta tu. Katakan kereta tu RM50,000, baik, kita buat. Saya beli, awak beli dulu dengan tuang kereta. Bila jadi hak awak, saya beli dengan awak pula. Maka kita ada 3 orang dalam tempat majlis. Mula-mula bank beli, pegawai dia mewakil. Saya belilah kereta ini dengan harga RM50,000. Faham tak? Lepas tu kereta jadi milik siapa? Acik jawab. Milik bank. Lepas jadi milik bank, kita beli dengan bank dengan harga RM60,000. Riba tak? Tak ada riba lah situ. Faham? Pasal dia dah beli, dia nak jual harga lebih ke kita. Kalau kita setuju, kita beli. Tak setuju, sudah. Itu cara dia. Yang jadi riba, kita tak. Kita nak beli kereta sipulang RM50,000. Kita pinjam dengan bank. Pinjam RM50, bayar RM60. Situ riba. Faham?
Soalan seterusnya. Ada lagi Alan nak jual kereta. JNJ 328 wish warna putih. Tolong alih sedikit. Jangan banyak, sedikit saja alih. Soalan seterusnya. Yang ni jawab dah. Baru-baru ini heboh tentang seorang individu yang telah tercalon dalam PRU telah mengeluarkan kenyataan menghina agama lain. Apa pandangan tentang hujah beliau menghina agama lain mengikut perspektif Islam sendiri? Yang kedua, dalam situasi solat waktu, jika kita mendengar laungan azan yang bersautan dengan masjid dan surau berdekatan, wajarkah kita hanya menghormati surau azan yang berhampiran dengan kita sahaja dan menyambung semula aktiviti yang kita sedang lakukan selepas seruan azan yang kita hampir dengan kita selesai, dan masjid lain belum habis seruan azan lagi? Dengar molek. Ada seorang tu dia telah melakukan penghinaan pada agama lain. Baik, dengar molek. Menghina agama lain ni ada banyak jenis. Yang pertama yang dilarang, yang kedua tidak dilarang. Yang dilarang ini kita pergi berucap di khalayak ramai, apalah agama ni tak baguslah, tipu gini-gini. Jadi dia dengar tak boleh. Walaupun yang kita kata tu betul. Kerana bila dia dengar, orang lain dengar, dia akan hina Allah Ta'ala pula. Kita bubuh dalam Facebook, condemn berhala dia. Dia akan lawan balik, dia condemn Allah Ta'ala, maki Nabi Muhammad. Kita punya pasal. Tapi dalam penerangan, yang boleh dalam penerangan, dalam bab tauhid dan sebagainya, kita menyatakan segala berhalanya adalah dongeng dan batil belaka. Itu tak panggil menghina agama lain. Semua agama yang tidak diredai Allah, hanya Allah meredai agama Islam. Itu bukan menghina yang dilarang. Nampak? Ni tak pergi terang-terang pergi hina agama lain. Jadi sebab itulah dalam bab bendera contohnya, kita pergi cabut bendera dia, lepas tu dia cabut balik bendera kita. Sebab tu tak boleh. Bukan kita hormat bendera yang salah, tapi supaya tidak berlawang. Dia cabut, kita cabut dia cabut kita pula. Kita maki berhala, dia maki Allah Ta'ala. Bukan dia maki kita, dia maki Allah Ta'ala. Sebab apa dia maki Allah? Sebab apa dia hina Nabi Muhammad? Sebab kita buat pasal. Kemudian pula bila kita dengar azan 2-3 tempat, bila 2-3 tempat habis satu azan, katakan ada 3 azan. Azan yang pertama sudah habis, boleh kita jawab ke tak? Kemudian kita terus buat kerja lagi, sedangkan ada 2 lagi azan dah habis, jawabnya boleh. Jika ada satu azan sudah memadai, yang sebenarnya tidak wajib kita berhenti kerja dengan sebab azan, melainkan azan Jumaat. Wazarul baik. Tu. Hendaklah kamu tinggalkan pekerjaan. Azan Jumaat. Lain daripada tu, sunat kita berhenti kerja kalau boleh. Faham tak lagi? Jadi bila ada 3 azan, takkan habis sama-sama. Mesti ada azan slow, azan deras, azan pertengahan. Azan yang habis dulu. Jadi kita ulama jawab, kalau nak jawab azan pun sudah memadai dengan azan yang pertama. Bila kita jawab, kita pun terus kerja potong kayu, buat merkah. Faham tak? Dan kat azan kedua, yang ketiga belum lagi habis, tak ada masalah. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita bukan Imam, Syekh Ismail Usman Zain, seorang ulama Mekah, dijawab dalam fatwa dia Qurratul Aini, afdal kita jawab ke semua azan yang kita mampu jawab. Nampak tak? Soalan seterusnya, kita ada 7 minit 19 saat. Baik. Betulkah jikalau Pakatan Rakyat menang, maka bukan Melayu akan menjadi Perdana Menteri dan agama rasmi akan ditukar menjadi Kristian? Na'udzubillah. Yang akan berlaku, kita tak boleh nak kata betul tak betul.
melainkan keluar daripada perancangan, daripada mulut. Maka setakat ni tidak ada lagi daripada mulut yang mengatakan nak tukar jadi negara Kristian, melainkan ini adalah khabar angin yang sengaja ditiup untuk mengikis perasaan kerjasama dan seumpamanya di dalam jiwa rakyat Malaysia yang inginkan perubahan. Kita tak boleh kata benda ni mustahil, sebab tak ada benda yang mustahil kalau benda macam ni. Jika Allah izin, bila-bila boleh berlaku. Tetapi oleh kerana bila tidak ada riak, kita tak payah katalah. Yang kita nak pastikan yang sudah berlaku, iaitulah penindasan, kezaliman dan seumpama yang terlalu lama. Hak ni sudah pasti, ini memang garanti, sudah dilihat dengan mata, sudah dirasa keperitannya oleh semua orang, maka hak ni yang wajib kita buang dahulu. Nampak? Macam ada orang tanya kita ni bukan pandai politik dan kita bukan ahli politik dan kita pun bukan berminat dengan politik, tak pandai. Cuma sampai berkait dengan agama Islam kita jawab. Dia kata bahawa ni kalau kita beri kepada PR, kalau sama juga macam yang ada ni, kita tanya yang ada ni macam mana? Yang ada ini rasuah dan zalim. Baik, kita jawab balik. Yang ada ni rasuah dan zalim sudah buat, sudah berlaku sahih. Ya, sudah sahih, sudah 50 tahun rasuah dan zalim. Baik, dia tanya, sudah 50 tahun. Baik, yang akan memerintah yang kalau kita nak beri mandat ni, dia belum lagi, tapi takut-takut nanti dia sama juga. Kita jawab boleh jadi, kerana perhatian rakyat bukan malaikat, dia manusia, tetapi belum terbukti. Yang sudah berlaku ni yang kita nak buang. Jadi kalau kita nak cabut gigi, kita pergi di klinik gigi. Doktor tanya apa mau? Doktor Bangla. Jangan main, jangan ingat tukang kayu Bangla. Lah ni Doktor Bangla. Tapi IC sini. Doktor tanya, apa pasal? Mau cabut gigi lah. Sakit, mana sakit? Gigi belakang geraham sakit, belakang sekali. Okey, kita mau bius belakang sikit, mau cabut belakang. Tapi saya rasa cabut semualah. Apa pasal doktor? Belakang saja sakit. Berapa lama sakit? Banyak sudah 3 tahun sakit. 3 tahun kan sudah sakit. Okeylah, kita cabut semua. Sebab yang baru ni, barunya yang lain jangan. Tak sakit. Nak yang sakit je. Hak buruk je nak cabut. Hak lain tak mau cabut. Betul, tapi mungkin juga nanti sakit. Kita cabut dah semua. Kalau cabut, mengong lah mong. Yang belum tentu sakit, boleh jadi sakit. Jangan cabut lagi. Yang dah buruk tu buang. Faham tak? Kalau dah faham, bodoh. Baik, soalan seterusnya, kursus jenazah. Hukum menghina ulama. Tak usah hina ulama, hina peminta sedekah haram. Peminta sedekah haram hina dia. Nampak lagi? Dah hina ulama, bayanglah darah ulama beracun. Ada yang menyanyi kutuk tok guru. Menyanyi kutuk sokmo tok guru dalam lagu dia. Last kali buat persembahan, dia menyanyi lagu tu juga dan mati di dalam menyanyi. Na'udzubillah. Ini pengajaran, jangan kata ke orang lah. Pengajaran, betul tak? Allah nak bayar cash. Alhamdulillah, Allah kafarah dosa. Yang kita bimbang Allah tak bayar cash, bayar nanti di akhirat. Allahu Rabbi. Jangan hina kau orang. Tengok orang gemuk, kata gemuk lah apa. Tengok orang hitang, kata hitang. Berat orang Melayu. Nak orang puang mulut. Orang puang sini tak tahulah. Kalau orang kat lain lebih kurang gitu.
Lepas tu orang puang ni dia molek korang berjalan. Dia suka kondeng orang. Hina orang. Kalau dia tengok orang kahwin, kita tanya, mana tadi tengok orang kahwin? Alah bang, pengantin perempuan macam lori. Tubuh. Kalau dengar dia pengantin mengamuk dia. Ada pula lagi kata kau orang, dah macam lori dah laki dia nak. Tahu tak? Kalau tidak takkan kahwin. Dia kata hitam lah. Hitam pun ada laki. Mung putih, tak ada laki. Nah, jangan duk hina-hina kau orang. Hina perbuatan dia. Hina akhlak dia. Hina iaitu dosa dia. Nah, soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang tidak mahu menghalang kewujudan judi di negara kita? Kalau ada benda-benda seperti judi, buat tak tahu sahaja. Sedangkan dia pemimpin masyarakat. Dengar molek. Nabi kata, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam tastati' fa in yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bil qalbi. Wa zalika adhaful iman atau kama qala, barang siapa yang melihat satu benda mungkar. Benda mungkar ni ma haruma bi ijma'in, perkara yang haram sepakat ulama. Contohnya judi dan arak. Ini memang haram dengan ijma'. Berjudi kanak-kanak ke berjudi dewasa ke, haram dengan ijma'. Tak ada mazhab lain kata sunat ke fardu kifayah, tak ada. Semua kata haram. Maka kalau kita ada kuasa, wajib kita kena hapuskan dengan kuasa kita. Kalau kita jadi kerajaan atau pemimpin. Kalau kita tak ada kuasa, kita rakyat saja, fabilisani, dengan ceramah, dengan tazkirah, dengan tegorang. Tak ada. Hanya mampu pada hati saja benci. Maka itu sekurang-kurang iman yang lemah. Siapa yang benci dalam hati je pada judi, maka iman yang paling lemah. Apatah lagilah kalau orang yang sayang kepada judi. Ada yang maknanya laburkan berjuta-juta dalam syarikat judi. Na'udzubillah. Sedangkan seorang pemimpin yang disegani di sisi masyarakat. Tetapi Allah tak segang pun kat dia. Kerana dia tak segang kepada Allah. Kita tak nak benda-benda ni. Ni virus. Walaupun kaya, tetapi tidak ada keberkatan. Jadi, siapa-siapa yang terkena, yang termakan lada, alhamdulillah. Berubahlah sebelum terlambat. Allah ampunkan segala kesalahan kita. Yang minum arak dah, banyak dah minum. Banyak mana minum? Allah, minum belaka dah ustaz. Brandy, beer, toddy, stout, Bacardi, Nakdi, anda beri minum belaka dah. Johnny Walker, VSOP, Tiger Beer, San Miguel. Heineken, minum belaka dah. Tak apalah minum belaka. Mu taubat ni kerana apa? Kerana takut pada Allah. Alhamdulillah. Allah hapus segala dosa. Oh, berzina tak Apung dah ni berzina. Apung. Ramai, berapa ramai? 16,000 orang dah. Alhamdulillah awak nak bertaubat. Kerana apa? Kerana takut ke Tuhan. Allah ampun. Jangan tak berzina dalam ni, Pak Mak. Dah. Mak apa? Dah urut cetong dah. Tu Tuhan tak terima. Pasal dah urut. Lemah, mati bucuk. Tak berzina ni. Kalau bangun, berzina lagi. Tak mau biar kerana Allah. Siapa-siapa pun, penguasa, pemimpin, pemerintah, menteri, pakat bertaubat kepada Allah. Apa yang telah kita buat. Supaya Allah tidak murka kepada kita. Soalan seterusnya. Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang zalim. Betul ke tidak? Jawabnya, faham molek. Takut terjadi fitnah. Ya, yang betul kerana keadilan lebih baik daripada kezaliman. Dan yang tak sama, Islam lebih baik daripada kufur. Faham?
Dan yang kata jika melaksanakan keadilan, bila melaksanakan keadilan, binatang pun kita kena ikut. Kerana Islam bukan agama kroni. Islam bukan agama asabiah. Islam agama hak, agama benar. Faham? Jika pakar matematik menjawab 2 campur 2, 5, lembu yang paling bodoh dalam Melaka menjawab 4, wajib kita ikut lembu. Sebab apa? Sebab lembu itu jawab yang betul. Jadi bukan kita mengikut lembu, kita mengikut kebenaran. Nampak lagi? Tu maknanya. Jadi bila makna kita nak menggunakan orang bukan Islam untuk menyelamatkan keadaan, adakah boleh? Jawab, bila ada kebakaran, rumah terbakar, marilah bomba. Tiba-tiba bomba yang mari bukan Islam. Rumah kita nanguh dah ni. Kita tengok, bukan Islam belaka. Tak nak. Kami nak bomba Islam pakai kepiah belaka. Maka hanguhlah rumah kita. Faham? Jadi dalam nak menyelamatkan keadaan, dibolehkan dengan syarat jangan kita memberi walak dengan tujuan untuk kita duduk di bawah dia, untuk dipimpin oleh dia. Kerana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hanya boleh untuk memenangkan jamaah Islam, untuk mengalahkan kebatilan, menegakkan keadilan. Kerana keadilan walaupun daripada bukan Islam, tapi sebenarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Islam nak ropok kita, ambil parang, nak tetak, nak ropok kita, tiba-tiba mari polis nak selamatkan kita, tapi polis bukan Islam, warna kira. Kita kata tak nak polis ni, biar kena ropok dah apa, aku nak polis Tok Imam. Faham tak? Maka kita pun habislah, bini kena sembelih, anak kena sembelih. Pasal kita tak nak boleh yang bukan Islam. Dalam krisis kritikal sekarang, Islam dijajah, Islam ditekan, tak keadilan dinafikan, maka kita menerima pertolongan daripada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Faham baik? Soalan yang terakhir pada malam ini. Saya, dia kata, bolehkah saya aktif terang-terangan kerana saya 22 tahun baru. Tapi dalam masa sama, memikirkan mak saya meniaga kedai rucik kecil-kecilan. Nanti ketua kampung cakap mak saya ada buat pinjaman kerajaan. Saya masih lagi belajar. Macam ada ugutan pula. Adakah saya perlu berhenti menyokong Islam dan sebagainya? Jawabnya, kalau kita sampai takut dizalimi seperti itu, maka kita boleh berselindung. Jangan berhenti menyokong Islam, tetapi kita boleh mengatur strategi supaya tidak dilihat. Nampak? Kita bersama dengan jamaah, tetapi kita tetap bersama dengan jamaah. Inilah dia kata keuzuran yang diberi keuzuran, bukan sebarangan keuzuran. Kalau bimbang saja takut kena tukar dan sebagainya, tak boleh. Tapi juga ada ugutan yang mengugut, boleh melunaskan ugutan, maka Islam memberi keuzuran kepada dia. Satu lagi kita nak pesan, ada orang kata tak boleh kita kerja makan gaji dan sebagainya, tak boleh, kita kena undi kerajaan dalam pilihan raya. Sebab semua ni budi, semua kerajaan. Kita jawab begini, dengar baik-baik. Tolonglah jadi cerdik. Jangan jadi bodoh. Yang masuk bertanding tadi, kerajaan tak masuk. Masuk bertanding dalam pilihan raya, kerajaan masuk tak? Tak masuk. Parti-parti je bertanding. Kerajaan tak bertanding. Kerajaan jadi SPR, jaga je. Faham tak? Jadi tak ada. Buah tu tak ada. Ada orang kata tak boleh. Wajib kena undi kerajaan dalam pilihan raya. Kita kata nak undi guana, kerajaan tak bertanding. Kalau nak bertanding pun tak boleh, bubar dah. Faham tak? Jadi kena faham, yang bertanding parti-parti politik. Kerajaan tak bertanding. Jadi kita undi hak mana pun, hak tu jadi kerajaan. Kerajaan tu benda kita lah. Dan dia naik tu, kita beri kuasa. Lepas tu kuasa siapa sebenar? Kuasa kita. Dah tu lah gua ni, dia seorang je. Dah takkan ramai-ramai nak duduk dalam jabat Perdana Menteri. Takkan muat 20 juta orang duduk.
Semua rakyat Malaysia menjadi Perdana Menteri. Dah apa dah? Macam mana? Nak beli payah, nak beli kapal selang mana gitu. Nah, jadi kita lantik je. Bila kita lantik, mana kuasa ni hak kita. Faham tak ke? Jadi sampai masa kita tak berkenang, kita tarik balik. Nah, jadi tarik balik, beri ke orang lain pula. Nah, jadi ada tanya, dah kalau yang naik kayak gini, mau jadi rasuah dan zalim juga. Kalau rasuah dan zalim juga, kita tukar pula. Kita ni kuasa rakyat. Inilah dia kata hidup perjuangan. Bukan hidup nak kemenangan, tapi hidup itu berjuang. Mu molek, aku biar. Mu tak molek, aku tukar. Mu molek, aku sokong. Mu tak molek pula, aku buang mu pula. Nah, sebab yang kita lantik pun oleh jemaah kita bukan malaikat, manusia, tetapi belum lagi menunjukkan perkara-perkara yang tidak baik. Yang ada dah ni sudah menunjukkan. Macam kita buka kedai, kita lantik seorang cashier jaga duit. 30 tahun dah rupanya dia ambil duit syarikat kita. Nampak CCTV ada orang cerita, habis bukti ada sama. Lepas tu kita orang kata ambil hak baru lah. Dah tu kat pergi bankrupt mu kat pergi. Dah banyak dah modal. Kita kata ambil baru kan. Hak sama macam hak ni juga. Ambil hak lama lah biar bankrupt lah. Faham lagi? Jadi kalau orang cerdik, dia akan berhentikan serta-merta. Dia akan ambil kerani baru. Betul tak? Dah gok orang Melaka. Baik, yang terakhir sekali pada malam ini, masalah-masalah yang berlaku, kita himpun, kita jawab. Ni kita kumpul je. Masalah tentang kezaliman dan sebagainya. Masalah maknanya macam-macam tak boleh guna venue dan sebagainya. Sebab itulah kita ni manusia. Bila manusia, Allah bagi segala-galanya. Ada zahir, ada batin. Tak kira orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Sulu, ada belaka. Tapi yang bahaya sekali, anggota tu hati. Hati inilah tempat cinta, tempat seronok, tempat rindu, tempat gerang, tempat meluat, tempat sayang, macam-macam, gerang dan sebagainya. Dia belaka. Dia tempat tomok dan sebagainya. Maka hati yang dididik, maka hati itu bersih. Bila hati yang tidak dididik, tak ada zikrullah dan sebagainya, hati yang cintakan keduniaan, hati ini kotor. Bila kotor, makanannya hanyalah dunia semata-mata. Nah, jadi orang tidak akan berbuat zalim kalau hatinya bersih. Siapa yang melakukan zalim? Apa makna zalim? Zalim ni terlalu luas dan banyak sangat. Yang mudah saja, bila Allah beri dia melakukan kerakusan atau penindasan kepada orang bawah. Dia jadi bos dalam pejabat tu, maka dia khianat anak buah dia. Digunakan tekanan dan sebagainya, maka dia zalim pada anak buahnya. Kita lantik dia menjadi raja dan sebagainya, maka segala kekayaan dialah punya. Kita dapat apa? Kita dapat air kopi je. Kalau begitulah, tanah kita pun dia ambil, ni pun dia ambil, hak orang ramai pun dia ambil, hak kita kena beli, kena bayar dan sebagainya. Bila zalim lagu tu, kita kena nasihat, tak memberi bekah, tukarlah. Dia kena gitu. Batu hati kita ni baik, maka habis menjadi baik. Dalam kes pemerintah, ni bukan cerita politik sini, umum. Siapa yang menjadi kerajaan seluruh dunia, jika dia baik, jika dia benar, jika dia adil, setiap kali pilihan raya, dia tak perlu berkempen. Kenapa? Marilah parti mana pun tidak akan menang kerana dia baik kepada rakyat. Betul tak? Itulah. Bila kita tidak baik, kita nak menang payah, kita terpaksa menipu. Tu yang nyaknya drebabah ke siang dia. 40 orang balik daripada majlis tahlil, lalu kok kubur. Siapa kat pokok beringi tu, pala saja repuang. Rambut panjang, tubik orat kok tekak. Tu benda ke? Bukan kat limah benda. Langgal. Penanggal. Hantu penanggal.
40 orang lari terberak terkecing. Tok Imam keluar mani terus. Tok Imam. Tok Siok okey sikit keluar mazi. Terkejut. Dah kepala saja terbang ke depan. 40 orang lari. Bayangkanlah seekor atu 40 orang manusia sudah terberak terkecing keluar mani. Bayangkan pilihan raya lagi. 40 ekor atu seorang manusia. Kesiang. Mana? Dia babah bawa pengundi atu. Dah. Jadi insya-Allah pilihan raya apa saja kita potong kuku ada dalam Islam, nak pakai selipar pun akan ditanya di akhirat. Kita beli gula bubuh dalam air susu kita pun Tuhan tanya ambil mana. Faham? Semuanya akan ditanya di akhirat nanti. Tak ada satu pun yang tidak akan ditanya. Maka pastikanlah kita dapat menjawab bila Allah tanya, siapa yang kamu pilih? Kenapa kamu pilih? Kalau kita buat kerja kerana dunia, nahas menanti kita. Tapi kalau kerana Allah, selamat menanti kita. Mudah-mudahan pilihan raya kali ini satu perubahan untuk melihat yang mana masih gelap tentang Islam, rasa cinta kepada Islam, yang mana selalu melakukan kezaliman, rasa ingin bertaubat kepada Allah, dan yang telah bersusah payah untuk menegakkan kebenaran, Allah beri kepadanya kerajaan, insya-Allah. Saya mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan pada malam ini, sampai hilang-hilang anak, dan kita mohon maaf juga kerana tidak sempat atau sempurna dalam kursus penyelenggaraan jenazah kita pada malam ini, tapi sekurang-kurang tak banyak pun sedikit memberi ilmu, mudah-mudahan menjadi titik pertemuan kita, ada kesinambungannya pada hari yang lain, dan kita nak kita diberi kekuatan oleh Allah terus bersama dengan Islam, walaupun tinggal kita seorang, walaupun hanya undi kita seorang, kita tetap bersama dengan Allah, Islam dan Rasulullah dulu, kini dan selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'izzal syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi baladina haza. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi Suria. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir. Takbir. Takbir.